태양이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 스타트. 아파트 Selamat sejahtera cikgu, hari ini kita akan membentangkan tajuk warisan budaya dan identiti nasional. Malaysia terkenal dengan keunikan warisan budaya mencerminkan campuran berbagai agama dan tradisi. Warisan budaya ini meliputi aspek seperti makanan tradisional, adat rezam dan bahasa yang diwarisi daripada generasi ke generasi. Ia bukan sahaja kaya dengan ketamadunan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentukkan identiti nasional kita. Salah satu warisan budaya yang menjadi identiti nasional ialah budaya yang terdiri daripada berbagai kaum seperti kaum Cina, kaum Melayu, dan kaum India. Setiap kaum mempunyai budaya sendiri dan membentuk berbagai identiti negara. Sebagai contoh, berbagai kaum di Malaysia menghasilkan makanan tradisional yang berbeda, seperti kue bulan bagi kaum Cina, nasi lemak yang merupakan makanan tradisional kaum Melayu, dan roti canai yang menjadi salah satu identiti kaum India. Selain itu, adat rezam juga merupakan salah satu identiti nasional di Malaysia. Contohnya, adat bersanding dalam perkawinan kaum Melayu ialah satu upacara penting di mana pasangan berganting tutup di atas pelamin sebagai simbol penyatuan dan kepekatan. Adat ini disertai dengan berbagai acara seperti tepung tawar dan merencis air mawar yang melambangkan doa dan restu keluarga serta masyarakat. Adat rezam seperti ini menunjukkan keindahan nilai budaya yang diwarisi. Selanjutnya, bahasa Melayu telah memainkan peranan penting dalam membentukkan identiti nasional. Hal ini kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan negara yang digunakan oleh rakyat Malaysia dalam aktiviti seharian. Sekian sahaja pembentangan saya. Sekarang saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk menyambung pembentangan. Selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan bahawa warisan budaya dalam membentuk identiti nasional Malaysia. Warisan budaya adalah sangat penting dalam membentukkan identiti nasional Malaysia. Yang pertama ialah bahasa Melayu telah memainkan peranan penting sebagai alat pemersatuan yang menyatukan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara telah memudahkan komunikasi antara pelbagai kaum. Dalam urusan seharian, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa utama di tempat kerja, pasar dan institusi kerajaan. Selain itu, warisan budaya telah meningkatkan sektor pelancongan. Sebagai contoh, negeri Melaka telah menarikkan ramai pelancong asing untuk merasai budaya Baba dan Nyonya. Pelancong sentiasa mencuba pakaian tradisional Baba dan Nyonya dan mengambil gambar untuk merasai suasana budaya yang unik. Selain itu, makanan Baba dan Nyonya seperti laksa dan kuih muih turut menjadi tarikan utama pelancong asing. Hal ini bukan sahaja membantu ekonomi negara Malaysia, tetapi juga menggugur identiti Malaysia di peringkat antarabangsa. Di samping itu, warisan budaya telah menggegarkan nilai-nilai tradisional yang telah menjadi identiti Malaysia. Sebagai contoh, rakyat Malaysia menyambut perayaan tanpa mengira latar belakang masing-masing seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Hari Deepavali, Tanda Keamatan dan Gawai Dayak. Rakyat Malaysia akan menyambut rakan-rakan dan jiran-jiran daripada pelbagai kaum untuk menikmati makanan tradisional di rumah mereka. Ini telah menunjukkan nilai-nilai seperti hormat menghormati dan toleransi telah dilaksanakan oleh rakyat Malaysia. Dengan menggegarkan nilai-nilai ini, masyarakat Malaysia dapat hidup dengan harmoni dan ini telah menggugurkan identiti nasional Malaysia. Oleh itu, warisan budaya adalah tonggak penting dalam membentuk identiti negara kita.
Dengan menjaganya, kita bukan sahaja mengekalkan warisan budaya bangsa, tetapi juga memastikan Malaysia terus dihormati di mata dunia. Begitulah pengakhiran ucapan saya dan saya ingin menyampaikan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekarang saya akan menerangkan cabaran dalam memelihara warisan budaya dan identiti nasional. Warisan budaya merupakan nilai, seni, tradisi, adat, bahasa, dan cara hidup yang diwarisi oleh generasi terdahulu dan dipelihara oleh sesebuah masyarakat sehingga ke hari ini. Dari segi bahasa, cabaran yang pertama ialah kenyataan bahawa penguasaan bahasa Inggeris dianggap lebih penting berbanding dengan bahasa Melayu. Hal ini kerana bahasa Inggeris dikata dapat membantu pelajar dalam menyumbang kepada pembangunan dan pembinaan negara. Tambahan pula, bahasa Inggeris menjadi bahasa komunikasi utama dalam kalangan kelas atasan. Ini merupakan salah satu punca yang menyebabkan generasi muda lebih mengutamakan bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Bukan itu sahaja, penggunaan bahasa Inggeris di peringkat universiti juga merupakan faktor yang menyebabkan kemerosotan penggunaan bahasa Melayu. Akhirnya, pelaksanaan dasar pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris di sekolah menengah ke bawah turut menjadi salah satu sebab bahawa remaja masa kini tidak dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Oleh itu, kita perlu memelihara bahasa Melayu dengan baik untuk menjaga warisan budaya di Malaysia. Sekarang saya akan membentangkan tentang cabaran dalam memelihara warisan budaya dan identiti nasional, iaitu masalah globalisasi. Misalnya, pedagang luar yang membawa datang budaya luar atau adat istiadat luar, seperti budaya dan perayaan negara. Penduduk tempatan akan dipengaruhi kerana budaya luar lebih moden dan tertarik. Dengan itu, budaya tempatan dan tradisi akan dilupakan atau dimusnahkan. Generasi muda mungkin akan tertarik oleh budaya luar berbanding budaya warisan negara sendiri. Ini menyusahkan usaha untuk mempertahankan identiti nasional yang menjadi kebanggaan bangsa. Di samping itu, cabaran yang dihadapi dalam usaha memelihara warisan budaya adalah disebabkan oleh kemajuan teknologi. Ini telah memberikan banyak peluang kepada pihak luar untuk menggunakan unsur-unsur budaya tradisional tanpa mendapatkan izin daripada penduduk tempatan, termasuklah penggunaan lagu, seni dan tarian. Keadaan ini menjadi semakin buruk akibat daripada perjanjian-perjanjian antarabangsa. Peningkatan sektor pelancongan serta liberalisasi ekonomi seperti ekonomi pasaran bebas dan media yang tidak terhad. Bukan itu sahaja, pihak luar sering mengambil peluang untuk mendapat keuntungan daripada budaya tradisional Malaysia tanpa memberikan sebarang manfaat kepada komuniti yang memiliki budaya tersebut. Oleh itu, pihak berkuasa memainkan peranan yang sangat penting dalam melindungi warisan budaya di Malaysia agar warisan budaya tidak hilang atau terhakis. Saya ingin menyerahkan pembentangan ini kepada orang seterusnya. Apakah langkah-langkah memelihara warisan budaya dan identiti Malaysia? Pertama sekali, pihak kerajaan seperti Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) haruslah menjadikan subjek sejarah sebagai satu mata pelajaran yang wajib bagi setiap murid dan mestilah lulus peperiksaan dalam subjek tersebut sejak sekolah rendah sehingga universiti. Hal ini kerana
Cara ini dapat memastikan pelajar-pelajar memahami sejarah negara kita dan semangat tokoh-tokoh dalam memperjuangkan warisan budaya Malaysia. Berkata pepatah, melentur bulu biala dari rebungnya. Rakyat Malaysia dan setiap lapisan masyarakat haruslah disemaikan kepentingan Malaysia dan memelihara warisan budaya sejak kecil untuk mengekalkan identiti nasional. Selain itu, pihak sekolah sebagai satu pusat integrasi antara pelajar-pelajar dan warisan budaya. Pihak tersebut boleh menganjurkan pertandingan yang berkaitan warisan budaya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar dan mempromosikan budaya warisan kepada mereka. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh menganjurkan pertandingan-pertandingan sempurna Bulan Kemerdekaan seperti membuat buku skap secara berkumpulan tentang sejarah warisan budaya kaum di Malaysia. Ini bukan sahaja dapat menambahkan ilmu pengetahuan pelajar-pelajar tentang warisan budaya, tetapi juga merupakan kaedah untuk memupuk semangat patriotik dan kerjasama dalam generasi muda kerana bulat ayah kerana pembentuk, bulat manusia kerana mafakat. Nama saya Ifsiatin. Peranan media massa dalam memartabatkan warisan budaya. Bukan itu sahaja, peranan media massa yang penting dalam mengukuhkan kepentingan warisan budaya dan identiti negara juga tidak dapat dinafikan. Teknologi dan media sosial yang semakin canggih telah menjadi medium interaksi tanpa sepadan antara individu. Oleh itu, media massa seperti televisyen, radio dan platform digital perlu memainkan peranan proaktif dalam menyebarkan maklumat tentang warisan budaya. Ini boleh dilakukan melalui dokumentari atau artikel yang bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan pemeliharaan sejarah dan identiti negara. Sebagai contoh, dokumentari RTM tentang sejarah dan warisan kebaya bukan sahaja mempromosikan budaya tradisional Malaysia tetapi juga berpotensi menarik minat warga asing untuk mengenali budaya kita. Ini bukan sahaja meningkatkan kesedaran budaya tetapi juga menyumbang kepada ekonomi negara melalui sektor pelancongan. Kesimpulannya, warisan budaya menjadi nadi identiti negara Malaysia yang berbilang kaum. Ia bukan sahaja menghubungkan kita dengan sejarah dan asal-usul, tetapi juga menjadi asas perbuatan masyarakat. Seperti kata pepatah, bulan semakin terang, batang kian tegak. Tanggungjawab untuk memelihara warisan budaya bukan sahaja meletak di atas bahu kerajaan. Semua pihak tanpa mengira kaum dan latar belakang perlu bekerjasama. Ibarat biar mati anak jangan mati adat. Diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, memahami dan melindungi warisan budaya agar ia dapat diwarisi dan terus mempertahankan identiti nasional kita. Sekian, terima kasih. Don't you want me like I want you, baby? Don't